Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Nur Hakim, dan hari ini kita akan berbual tentang nak jadi macam Ustaz Abid Liu. Seperti mana kita tahu bahawa Ustaz Abid Liu ni sangat terkenal di kalangan kita, di kalangan masyarakat bukan sahaja Singapura tetapi merata dunia. Sedih kakak duduk sini? Sebenarnya sedih ke tak? Kakak happy? Happy duduk sini. Sebab hati bahagia. Jauh pada orang macam aku tak rasa lah. Dia macam saya sekolah guna dulu. Dia kata, dah lah makanan apa? Busuk gitu pada hatuk. Dia miskin ke, dia kaya ke, di sisi Allah ni sama adik. Dihina mulia pun di sisi Allah. Jadi apa sahaja kejian orang, pinginan orang tak menentukan diri kita, betul tak adik? Yang menentukan hidup kita ni Allah SWT. Allah Maha Penyayang. Mungkin doa adik ke doa adik, hari ni kita berjumpa. Saya percaya dalam hidup ni tak ada yang kebetulan. So beginilah, jadi kakak, kita nak ajak kakak semua pindah, boleh? Saya bagi rumah, sewa rumah, tinggal kat situ. Lalu Mek nak. Mek nak? Mek nak lah, jom. Ni yang paling penting. Itulah nak cari rumah, susah. Rumah tak ada kat sini? Tak ada, payah. Kita dapat lihat Ustaz Abid Liu ni terkenal melalui sifat dia. Apakah sifat Ustaz Abid Liu yang sangat-sangat kita kagumkan? Iaitu sifat beliau yang suka tolong menolong. Sifat beliau yang sentiasa ada apabila seseorang itu dalam keadaan susah. Sifat beliau yang sentiasa ada untuk mereka yang memerlukan. Jika kita lihat di tempat-tempat pelosok-pelosok orang yang mungkin tinggal di rumah yang usang dan sebagainya, mempunyai anak yang banyak, yang tak mempunyai kemampuan dan upaya dan tidak mempunyai daya untuk membiayai anak-anak mereka, di situlah ada Ustaz Abid Liu untuk membantu. Dan ini adalah sebenarnya sifat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengangkat kesulitan orang lain dan untuk kita menyenangkan apabila orang tu dalam kesusahan. Seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Bagi sesiapa yang menyenangkan perkara seseorang, menyenangkan kesusahan seseorang di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyenangkan kesusahan dia di akhirat nanti. Jika kita dapat bayangkan antara penderitaan di dunia dan juga penderitaan di akhirat, mana satu yang lebih teruk? Dan tentunya penderitaan di akhirat. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, bagi siapa yang membantu orang lain di dunia, Allah akan bantu dia di akhirat. Dan pada akhir hadis ini sangat-sangat cantik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi." Dan sesungguhnya Allah akan sentiasa di dalam pertolongan seseorang hamba selagi mana hamba tersebut sentiasa dalam pertolongan hamba yang lain. Itulah sifat tolong-menolong yang sangat diagungkan oleh kita mengenai Ustaz Abid Liu. Dan inilah adalah sifat yang patut kita contohi. Kita harus memupuk sifat tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Kita mempunyai rezeki yang berbeza-beza yang Allah berikan. Ada yang diberikan dengan rezeki kesihatan, ada yang diberikan dengan rezeki makan dan minum, ada yang diberikan rezeki harta tapi tidak diberikan rezeki kesihatan. Ada yang diberikan rezeki makan dan minum tetapi mungkin kesihatan dia ataupun hartanya berkurang. Rezeki semua berbeza-beza. Akan tetapi bagaimanakah kita nak menggunakan rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan cara yang betul? Oleh itu, pupukkan sifat tolong-menolong di dalam diri kita, di dalam hati kita. Bagi kita yang mungkin kita merasakan kita ada kelebihan dari segi harta, maka sedekahlah. Seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak akan berkurangan harta kita dengan sedekah. Jadi sedekahlah. Jangan kita lokit-lokit terhadap harta yang sedikit yang kita ada, yang kita sangkakan banyak. Bagi mereka yang mempunyai kelebihan dari segi makan dan juga minum, maka sedekahlah. Kerana orang di luar sana mungkin memerlukan untuk makan dan juga minum, di mana kadang-kadang kita beli makanan yang sangat banyak tetapi sisa-sisa makanan yang belum lagi disentuh, kita tak tahu nak buat apa, jangan dibuang, tetapi berikanlah kepada orang yang memerlukan. Bagi mereka yang mempunyai rezeki bukan sahaja kelebihan harta, bukan sahaja kelebihan makanan dan juga minuman, tetapi diberikan rezeki kesihatan, keluarlah dan bantu, sukarela untuk membantu bagi mereka-mereka, membahagi-bahagi habuan-habuan bagi mereka yang memerlukan. Dan bagi mereka yang mungkin mempunyai rezeki dan kelebihan dalam tutur kata, ilmu, pergilah keluar bertemu dengan mereka dan memberikan mereka motivasi untuk meneruskan kehidupan mereka.
Beginilah antara cara-cara yang boleh kita lakukan untuk menyumbang kepada masyarakat. Walaupun sedikit tetapi ia membawa impak yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Kita tak tahu, boleh jadi kerana kita mereka berjaya. Boleh jadi kerana kita mereka berubah. Dan boleh jadi kerana kita juga mereka akan membantu orang lain yang memerlukan. Tapi kalau kita ingatkan balik, kalau kita tak mampu untuk melakukan sumbangan dari segi harta, tak mampu untuk melakukan sumbangan dari segi makan dan minum, tak mampu untuk melakukan sumbangan dari segi kata-kata ataupun tenaga, tetapi kita tidak lepas untuk melakukan satu perkara, jadilah orang tengah yang menyatukan antara keduanya. Pasti kita kenal ada orang yang memerlukan dan pasti kita tahu ada orang yang mempunyai kelebihan. Satukan mereka. Dan begitulah antara caranya untuk kita menolong masyarakat kita yang memerlukan. Dan kita dapat lihat di sebalik GRTV merakam pelbagai video untuk kita dapatkan manfaat daripadanya, baik merupakan video dari segi agama ataupun luar daripada agama, tetapi video yang sangat manfaat untuk kita lihat dan mengambil manfaat daripadanya. GRTV juga bekerja rapat dengan Global Ihsan Relief untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan. Dan bagi siapa yang seperti mana saya katakan tadi, mempunyai kelebihan dari segi apa pun, mungkin nak bersukarelawan dalam Global Ihsan Relief bersama-sama untuk menghantar habuan-habuan bagi mereka yang memerlukan, atau mereka mempunyai harta yang lebih untuk sedekahkan tetapi tak tahu di mana, silalah pergi ke laman www.globalihsanrelief.sg untuk kita ketahui bagaimana cara untuk kita menyumbangkan apa yang kita ada. Dan saya pasti Global Ihsan Relief sangat terbuka kepada semua yang datang untuk memberikan sebarang sumbangan, baik dari segi apa sekalipun. Tidak semestinya dari segi harta, malah dengan segi tenaga kita pun mereka akan lebih hargai daripada apa yang kita sangkakan. Sebab kita tahu kadang-kadang kita ingatkan sumbangan ini hanya merupakan dengan harta sahaja. Tetapi tidak begitu, sumbangan boleh merupakan dari segi apa pun. Hatta daripada segi tutur kata, mungkin kita ada kelebihan dari tutur kata yang baik, kita boleh offer lah diri kita kepada GRTV untuk kenapa Global Ihsan Relief, untuk sama-sama kita pergi ke tempat orang yang memerlukan, keluarga yang memerlukan, dan memberikan mereka semangat yang mungkin mereka memerlukan pada saat ketika itu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita antara hamba-hambanya yang sentiasa tolong menolong antara satu dengan yang lain, kerana hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi sayanglah hamba-hamba Allah dengan membantu mereka yang memerlukan, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan sayangi kita. Jadi tolonglah mereka.